Seterusnya kita nak ke cerita pagi Perlis. Di sana kita nak melihat bagaimana sebenarnya dan juga mengapa konflik Palestin tiada berkesudahan. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Wan Muhammad Ryan Rohidar. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Sudah hampir 3 minggu konflik antara Palestin dan juga Israel menjadi bualan masyarakat dunia. Untuk memperincikannya bersama dengan saya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Datuk, Palestin dilihat sebagai satu rantau penting bagi umat Islam. Kenapa Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah kerana Palestin ini adalah merupakan tanah yang mana daripada situlah berlakunya Mi'raj Nabi. Ada dalam Al-Quran, dalam Suratul Isra'. Dan Suratul Isra' itu sendiri jika kita lihat berada di tengah-tengah Al-Quran. Sebagai tanda seakan-akan memberi isyarat ia menjadi isu yang penting, yang sentiasa akan menjadi isu penting di kalangan umat Islam. Di sudut yang lain ialah kerana di situnya ada sejarah para nabi yang lain dan agama lain juga kadang-kala agama lain juga berkaitan. Yahudi mungkin ada dakwaannya sendiri, Kristian mungkin ada dakwaannya tersendiri, dan sejarah orang Islam yang merupakan umat yang duduk di situ setelah sekian lama, setelah sejarah-sejarah yang lepas itu telah pun berakhir, menjadikan tempat itu sentiasa panas. Dan yang lebih panas ialah kerana kewujudan Zionis Yahudi itu sendiri. Jika kita lihat dalam dunia ini, di mana saja Zionis Yahudi berada, ketidaktenteraman, kekacauan akan berlaku. 1546, pemimpin Protestan Martin Luther, dia menulis buku Against the Jews and Their Lies, yang ini tentang menentang orang Yahudi dan pembohongannya. Dan gereja Katolik pun di Venice pada tahun 1516 juga telah menghalang orang-orang Yahudi daripada digauli oleh orang Kristian. Mereka bina getos, mereka bina tembok-tembok supaya Yahudi tidak bercampur dengan mereka kerana kesan yang berlaku di Eropah. Dan artinya Yahudi dalam rekodnya sentiasa dia tak akan boleh duduk di satu tempat yang dia dominan, melainkan akan menimbulkan kegusaran, kekacauan, pertentangan dan berbagai kerenah pada tempat itu. Dan itulah yang sedang berlaku di Palestin. Di samping ia mempunyai latar sejarahnya, kepentingan agama-agama yang terlibat, dan Islam sebagai agama yang dominan di rantau itu telah ditambah dengan kerenah Yahudi Zionis ini. Inilah yang sentiasa menyebabkan rantau itu begitu panas. Baik Datuk, pandangan Datuk, pelbagai deklarasi telah pun dilakukan oleh pelbagai organisasi antarabangsa Datuk, sebagai contoh Liga Arab, OIC dan sebagainya. Jadi apakah yang sebenar-benarnya Datuk cara untuk kita menghentikan kekejaman Israel ni Datuk? Duka cita dalam dunia orang Islam ialah kita banyak bermesyuarat, banyak deklarasi yang dibuat tetapi kita tidak bertindak. Sedangkan orang lain di pihak lain mereka bertindak. Belum pun ada mesyuarat yang jelas, Amerika dan sekutu-sekutunya, negara Europe telah pun menghantar bantuan mereka. Ada Perdana Menteri negara tertentu yang membawa terus senjata bersama dengannya untuk sampai ke Tel Aviv. Sedangkan orang Islam masih lagi bermesyuarat dan nak buat deklarasi-deklarasi itu pun antara jelas dan tidak jelas. Antara ingin mengambil hati kosa-kosa besar dan juga ingin membantah apa yang berlaku. Sangat tidak jelas. Dan apabila dibuat pula tidak ada tindakan yang berbentuk yang berkesan dilakukan, tidak lebih hanya bantahan-bantahan mulut, bantahan-bantahan di dalam bangsa-bangsa bersatu. Itu saja yang mampu kita lakukan. Ini adalah akibat kembali kepada apa yang saya sebut tadi, lobi Yahudi yang begitu dahsyat dalam dunia ini. Penguasaan mereka kepada kosa-kosa besar sehingga pemimpin-pemimpin kosa besar tidak ada yang terlepas daripada menjadi penagih simpati dan penagih kekuatan sokongan ekonomi Yahudi. Lobi inilah yang menyebabkan mereka menguasai negara-negara besar walaupun negara-negara itu kelihatannya bukan beragama Yahudi, dan akhirnya mereka ini menekan pemimpin-pemimpin negara Islam, negara orang Islam, dan divide and rule, pecah dan perintah yang telah diamalkan oleh mereka ini sangat berkesan sehingga pemimpin-pemimpin umat Islam begitu ramai yang bacul, walaupun kita lihat umat Islam itu sendiri bersemangat untuk menentang Yahudi dan menentang kezaliman yang dilakukan oleh Zionis. Baik, terima kasih Datuk. Saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Wan untuk cerita pagi Perlis ya, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti mereka. Terima kasih di atas perincian mengapa sebenarnya Palestin masih lagi dalam keadaan konflik dan apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat Malaysia ialah untuk menitipkan doa jangan berhenti walaupun kita diserang bertubi-tubi oleh anasir-anasir dan juga pihak-pihak luar, tapi itulah yang mampu untuk kita lakukan kalau bukan pun dari segi keuangan.